Islamofobia tidak meletus secara spontan sesudah peristiwa 19 November. Ia bukan sekadar ketakutan, kurang ilmu atau pertembungan budaya. Momokan ini dibina, ditaja, dan dibiaya. Sejak awal tahun 2000, satu rangkaian canggih dianggotai pemikir, media, tokoh politik, dan dermawan bertungkus lumus mewujud dan mengekalkan industri berbilion dolar. Itu bertujuan melabel Islam dan penganutnya sebagai penjahat dan ganas. Maknanya Islamofobia digunakan sebagai alat politik, perniagaan menguntungkan dan senjata strategik. Dari Dewan Pembuat Dasar di Washington dan London hingga ke media massa di Sydney dan Paris, Islamofobia bukanlah berlaku secara tidak sengaja. Ia adalah institusi. Bagaimana Islamofobia lahir? Sesudah peristiwa 9/11, kerajaan-kerajaan Barat memerlukan sokongan awam ketika mereka memerangi negara-negara Islam yang berpanjangan. Jadi apakah cara pantas untuk melakukannya? Mereka ketakutan dan kebimbangan. Islam dan umatnya dilabel sebagai musuh sepanjang masa. Pemikir-pemikir Barat melahirkan pandangan negatif yang mereka takrif sebagai syariah yang menakutkan dan penyusupan Islamis. Ahli politik mereka memenangi pilihan raya atas kempen dan retorik anti-Islam. Rangkaian berita mengulang-ulangi stereotip wanita berjilbab tertindas, lelaki bengis, berjambang dan berjanggut, ancaman bom sehingga ia tertanam di benak awam. Hollywood juga berperanan memainkan film-film yang meniupkan sentimen anti-Islam. Kajian Center for American Progress mendedahkan paksi keuangan industri Islamofobia. Di antara 2001 dan 2012, lebih daripada 200 juta dolar disalurkan untuk mewujudkan industri Islamofobia. Antara pemain-pemain utamanya ialah 1. Middle East Forum, Daniel Pipes, 2. Jihad Watch, Robert Spencer, 3. Clarion Project, 4. Ahli politik seperti Geert Wilders, Tommy Robinson, anggota UKP dan gerakan One Nation Australia. Mereka mendendangkan naratif bahawa Islam itu ganas, tidak sesuai dengan budaya mereka dan ancaman politik. Lebih dahsyat, mereka mendakwa Islam bukanlah agama. Media Barat dengan lantang mensensasikan tajuk-tajuk berita mengenai keganasan setiap kali ada peluang. Mereka guna istilah seperti keganasan Islam tetapi tidak mengguna pakai istilah keganasan Kristen atau keganasan Yahudi. Bagi sesetengah orang, Islamofobia bukan hanya ideologi. Ia adalah bisnes lumayan. Kerjaya politik dibina atas momokan anti-Islam, menerima biaya untuk kononnya memerangi keganasan. Firma-firma keselamatan pula menjual alat-alat pengawasan untuk mengesan orang Islam. Ini semua kerana ketakutan itu bisnes. Industri Islamofobia sudah berubah daripada ketaksuban menjadi model perniagaan. Islamofobia bukan sekadar kebencian, ia adalah infrastruktur yang dibina dalam undang-undang, media dan politik. Ia tidak akan lupus menerusi kemaafan atau secara senyap. Hanya satu cara untuk mengatasinya, yaitu membongkar dan mendedahkan momokan itu dan menentangnya habis-habisan. Umat Islam tidak perlu melakukan penjenamaan diri, tetapi menelanjangi sistem yang menggambarkan penganut Islam sebagai penjahat. Semua ini bukan kerana umat Islam itu berbahaya, cuma kita dianggap menentang empayar mereka.